Trump pernah mengatakan Israel tidak akan menang dalam peperangan yang panjang. Israel akan kalah, bahkan telah kalah. Di sisi Trump, Israel telah kalah. Presiden Trump telah menang, tetapi dia tidak terus masuk dalam ofisnya. Dikatakan beliau akan masuk pada tahun depan, pada 25 bulan Januari depan. Maksudnya dalam masa 2 bulan ini, dasar lama akan diteruskan. Dan dia telah berjanji bahawa peperangan akan dihentikan. Kempen Presiden Reagan atau Presiden Trump mengatakan kami akan hentikan peperangan ini serta-merta. Apakah ini menunjukkan ada kebaikan untuk Hamas? Ataupun sebaliknya? Saya melihat sebaliknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rakyat Amerika menyambut kemenangan Donald Trump kembali ke Rumah Putih. Apakah ada hubungan di antara kemenangan Presiden baru dengan apakah yang akan berlaku di Palestin? Inilah barangkali cuba kita lihat malam ini, insyaAllah. Mengikut pemimpin pembangkang mereka, bekas Perdana Menteri Israel, Israel telah mengalami kekalahan yang besar. 12 batalion telah hancur. 12 batalion Israel hancur. Dan saya bertanya kepada tentera kita, berapakah bilangan satu batalion? Dan mengikut jawapan tentera kita, mereka mengatakan sekitar 1,000. Satu batalion sekitar 1,000 anggota. Dipimpin oleh seorang Lieutenant Colonel. Dan tuan-tuan cuba bayangkan 12 batalion telah hancur. Walaupun mereka sembunyi, tetapi ini adalah pembangkang yang sentiasa mengkritik Perdana Menteri mereka. Dia memberikan berita yang tidak digemari oleh berita barat, menunjukkan bahawa mereka mengalami kekalahan yang sangat teruk. Termasuklah tentera India yang mati ramai. Baru kita tahu tentera India ramai yang bersama dengan tentera Israel untuk menentang umat Islam Gaza. Dan mereka di antara tentera yang sangat ganas. Apabila mereka memakai pakaian tentera Israel, mereka melakukan keburukan yang melebihi tentera Israel. Itu laporan daripada Gaza. Tentera India sangat-sangat dendam dengan Gaza. Itulah yang dilaporkan. Di antara kematian tentera Israel ialah tentera India. Selain pada itu, kita lihat yang dilaporkan sebahagian berita kecederaan dialami oleh tentera Israel begitu banyak, 70,000 lebih. Bila disebut tentera Israel, maksudnya gabungan antara tentera Eropah, NATO juga bersama dengan tentera Israel, UK, Jerman, Perancis, Kanada, Australia, dan mereka sama memakai pakaian tentera Israel. Dan berita yang terima 12 orang tentera India juga telah terkorban bersama dengan tentera Israel. Inilah di antara perkara yang sedang berlaku. Al-Kufar ala nati wahidah. Orang kafir bila bertemu dengan Islam, mereka boleh bersatu. Apa sahaja agama mereka. Dan pada 20 Oktober yang lepas, kita lihat apa yang berlaku di sana menunjukkan bahawa Israel dalam posisi yang kalah. Inilah yang dilaporkan oleh berita, sebahagian di berita kita, sebahagian berita mereka. Pada 4 November lepas, beberapa hari lepas, Iran membuat amaran bahawa penutupan kawasan wilayah udara pada 4 November daripada pukul 2 hingga pukul 6 petang, seolah-olah Iran bersedia untuk bertindak. Dan mereka menunggu keputusan Presiden Amerika. Apakah yang bakal diumumkan oleh Presiden Amerika barangkali. Inilah yang kita saksikan detik-detik terakhir dalam perkembangan di Palestin. Mari kita lihat di Amerika. Kita jangkakan ini adalah faktor yang besar yang akan menentukan apakah yang akan dilakukan terusnya. Walaupun Presiden Trump telah menang, tetapi dia tidak terus masuk dalam ofisnya. Dikatakan beliau akan masuk pada tahun depan, pada 25 bulan Januari depan. Maksudnya dalam masa 2 bulan ini, dasar lama akan diteruskan. Dan dia telah berjanji
bahawa peperangan akan dihentikan. Kempen Presiden Reagan atau Presiden Trump mengatakan kami akan hentikan peperangan ini serta-merta. Apakah ini menunjukkan ada kebaikan untuk Hamas? Ataupun sebaliknya? Saya melihat sebaliknya. Saya melihat sebalik apabila kita lihat rekod yang dimainkan oleh Trump sebelum ini. Dan dialah yang mengambil Jerusalem untuk dijadikan capital kepada Yahudi yang tidak dilakukan oleh presiden lain sebelum ini. Walaupun dia mengatakan kami akan mengadakan gencatan senjata segera. Dia memberikan jaminan bahawa peperangan akan berakhir. Tetapi apakah ini menguntungkan Islam? Sebab dalam posisi sekarang, posisi mereka dalam keadaan kecundang. Dan tuan-tuan yang semati, janjinya ialah kita akan berhentikan peperangan segera. Tetapi jangan kita mengambil secara literal. Sebab mereka ada perancangan yang barangkali kita akan terperangkap sekiranya kita tidak berhati-hati dalam soal ini. Sebelum ini, Israel mengatakan bahawa Trump pernah mengatakan Israel tidak akan menang dalam peperangan yang panjang. Israel akan kalah, bahkan telah kalah. Di sisi Trump, Israel telah kalah. Dan meneruskan peperangan berarti menghancurkan Israel dan menamatkan riwayat Israel. Dan nyawa Israel harus diteruskan dengan cara perdamaian. Inilah yang dimainkan oleh Presiden baru. Belum bertindak, tetapi perancangan mereka telah disebut demikian. Kita lihat dalam kempen Presiden PAS. Dia ditembak kononnya oleh tenteranya sendiri. Trump ditembak tetapi tepat ke telinganya, tidak membunuhnya. Apakah maksudnya? Apakah ini sengaja dilakukan oleh Trump sendiri? Ataupun memang benar-benar dilakukan oleh pihak yang kedua? Dan dikatakan dia ingin menghentikan peperangan di Ukraine. Amerika telah kalah teruk di Ukraine yang disembunyikan oleh Biden selama ini. NATO telah menerima kekalahan yang besar di Ukraine yang disembunyikan selama ini. Dan untuk mengelak kekalahan yang jelas di tangan Rusia, Trump mengatakan kami akan hentikan peperangan di Ukraine juga. Kami akan hentikan peperangan di Ukraine, kami akan hentikan peperangan di Gaza. Dan tentulah mereka yang syarikat senjata tidak akan senang dengan peristiwa ini. Syarikat senjata akan menjual senjata dan mereka yang create peperangan. Mereka yang menimbulkan peperangan untuk menjualkan senjata. Tanpa peperangan, mereka tidak ada senjata. Tidak ada perniagaan senjata. Perniagaan senjata ialah mereka cetuskan peperangan di Timur Barat, dan itulah yang dijangkakan melakukan ke atas Trump pada kempen yang lepas. Apa yang berlaku di sini, kita lihat apakah hubungan dengan Islam. Mari kita lihat. Dia mengatakan bahawa kita harus mengaku kalah di Ukraine. Ukraine tidak dapat menentang Rusia bersama dengan Iran dan China. Kekalahan yang dialami oleh Amerika di Ukraine sangat-sangat teruk. NATO, Amerika, Kesatuan Eropah telah mengalami kekalahan yang sangat derita di Ukraine tetapi tidak diumumkan sampai hari ini. Oleh sebab itu, Trump mengambil sikap kita berhenti peperangan segera di Ukraine, segera peperangan di Gaza dihentikan. Mereka ada perancangan yang ketiga. Mari kita lihat perancangan mereka yang lama. Jangan lupa perancangan mereka lama ialah perancangan New Order. New Order ini dibangun oleh Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ialah Bani yang menentang Rasulullah di Madinah. Dan Rasulullah isyaratkan perang, maka kumpulan ini telah dihalau oleh Rasulullah keluar daripada Madinah. Sekarang mereka berkumpul di Amerika di atas nama New World Order. Sikap musuh terhadap Islam tidak pernah padam, dan inilah negara yang mereka bina. Kononnya negara yang mereka bina di antara dua sungai Nile dan Sungai Furat. Di tengah-tengahlah kerajaan yang mereka ingin bina sebagai kerajaan David mereka sebut. Oleh sebab itu, dalam peperangan kali ini, mereka tidak sembunyi lagi pakaian yang mereka gunakan buat pertama kali. Tentera Israel yang masuk ke Gaza buat pertama kali memakai pakaian ini.
Kita lihat di sini. Bumi yang mereka klaim ialah di antara Sungai Nil dan Sungai Furat. Dan kawasan ini termasuklah sebahagian Mesir, seluruh Syam, Palestin, Syria, sampai ke Iraq, sampai ke Saudi. Saudi, Jordan, Syria ialah bumi yang mereka tuntut. Oleh sebab itu bumi ini harus diambil sebelum menjelang tahun sekian-sekian. Dan mereka tidak sembunyi lagi kepada rakan Arab mereka, ini negara yang kami tuntut. Jordan yang berbaik dengan Israel, Israel menunjukkan bumi kamu harus kami ambil. Dengan Saudi, bumi kamu harus kami ambil. Kenapa? Sebab Madinah ialah bumi moyang kami. Sebelum Rasulullah kamu datang ke Madinah, di situ moyang kami Bani Qanuqa sudah ada. Moyang kami Bani Quraidah sudah berada di situ. Bani Nadir sudah berada di situ. Madinah adalah bumi kami. Bahkan Saudi adalah bumi kami. Oleh sebab itu kami tidak dapat sembunyikan lagi dan kami harus kembali ke Mekah. Return to Mekah. Audah ilal Mekah. Mereka tulis buku Audah ilal Mekah. Kami akan kembali ke Mekah. Bumi kami. Dan orang Arab hanya tersipu-sipu apabila mendengar pengisaran Israel. Tuan-tuan yang semati, mereka menghina umat Islam dengan memakai badge seperti ini. Mereka klaim bahawa inilah bumi mereka. Dan pada 7 Ogos yang lepas, Ben Rafir, Menteri Israel, telah mula masuk ke Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa ialah masjid umat Islam. Dan dia mengatakan bahawa masjid ini harus dibahagi dua. Masjid Al-Aqsa harus dibelah dua. Satu untuk orang Yahudi, satu untuk Islam. Dan dia menimbulkan satu provokasi yang besar pada 27 Ogos yang lepas. Dan ini cadangannya. Separuh Masjid Al-Aqsa harus diberikan pada umat Islam, sebelah lagi untuk kita. Sebenarnya dalam proses untuk menguasai seluruhnya. Dan tuan-tuan boleh lihat apakah yang mereka rancangkan. Sebenarnya ini tapak Masjid Al-Aqsa yang harus mereka hancurkan untuk didirikan bangunan baru. Itu matlamat mereka. Dan sebelum itu, mereka adakan normalisasi yang dilakukan oleh Presiden Trump pada masa pemerintahan mereka untuk melunakkan hati orang Arab terhadap perancangan mereka yang besar ini. Dan telah ada bangunan yang untuk menggantikannya, yang mereka sebut sebagai Third Temple ataupun Solomon Temple, untuk menggantikan Masjid Al-Aqsa. Mereka mendakwa Sayyidina Umar Ibn Khattab telah tersalah pilih tempat. Telah tersalah pilih tempat yang dibina asalnya lah masjid ataupun The Third Temple ataupun Solomon Temple yang mereka menyebut Sayyidina Umar tersalah pilih tempat. Inilah yang konflik yang sebenarnya berlaku. Dalam konteks ini kita lihat di bawah Masjid Al-Aqsa kita. Ini bangunan yang telah mereka bina di bawah. Di bawah Dome of the Rock, mereka telah bina satu rangkaian sinagog. Pada 27 pada tahun 2017 lepas, ketika musim Presiden Trump. Trump ingin mengambil Jerusalem seluruhnya sebagai kapital kepada Israel. Tetapi dia kalah sebelum selesai tugasnya. Dan sekarang dia kembali ke the White House. Kita jangkakan Masjid Al-Aqsa akan berakhir. Inilah yang kita sangat takut. Sebab mereka telah mengadakan peristiwa ini ketika Trump. Dan ini sebahagian daripada pemandangan di bawah yang disembunyikan oleh Israel. Kita di atas, mereka di bawah. Dan mereka di bawah sudah lengkap bukan saja dengan satu kompleks, dengan satu sinagog, dengan kompleks bangunan di bawah. Ini sebahagian daripada gambar sinagog yang dibina di bawah Masjid Al-Aqsa kita. Ini sebahagian lain untuk kita sama-sama renungi. Apakah Trump akan meneruskan mempercepatkan perancangan asal mereka meruntuhkan Masjid Al-Aqsa? Sebab mereka mengatakan mari kita berdamai. Sebab jelas Israel dalam posisi kalah. Sekiranya mereka teruskan, mereka
menghancurkan seluruh entiti Israel. Dan mereka mengambil jalan yang tengah. Tuan-tuan, perancangan ini bukan baru dilakukan. Ini Presiden Bani Konoka. Presiden New World Order, namanya Henry Kissinger. Dia bekas Menteri Luar US yang lepas, yang telah mati pada tahun lepas, yang telah membunuh jutaan manusia. Dan mari kita lihat perancangan dia, yang diteruskan oleh setiap Presiden Amerika, tidak terkecuali Trump. Mereka tidak pernah ada yang baik. Dan kita lihat agenda yang diteruskan oleh Henry Kissinger sebagai wakil Bani Qanuqa yang dihalau oleh Rasulullah. Dia sangat dendam dengan Islam. Dan perancangannya, tuan-tuan boleh lihat berbagai-bagai perancangannya yang terus dijalankan sampai hari ini. Mula-mula sekali perancangannya ialah la budda min ihtilal sama dualin fi syarq al-awsat. Mula-mula sekali perancangan kita mesti hancurkan Islam. Dia sebut terbuka pada dunia, tuan-tuan. Pemimpin Arab mendengar kita mesti hancurkan negara Islam. 7 negara Islam mesti terhancurkan depan pemimpin Arab. Pemimpin kita juga tengah ada di bangsa bersatu. Kita mesti hancurkan Islam untuk keamanan dunia. La budda min tila sab'a dualin fi syarq al-awsat. Dan tuan boleh baca apakah yang dirancang sejak tahun 30-an. Mula-mula sekali musuh kita ada 3. Musuh kita pertama Islam. Musuh kita kedua ialah Rusia. Musuh kita yang ketiga adalah China. Kita mesti hancurkan Islam buat dalam perancangan kita 30 tahun pertama. Kemudian kita hancurkan Rusia melalui Ukraine. Dan kita hancurkan China melalui Taiwan. Perancangan yang ditanda-tandai oleh protokol mereka. Tidak sembunyi, terbuka. Dan tuan-tuan yang saya hormati, hancurlah negara Islam. Hancurlah negara Islam sebagaimana dirancang oleh pemuka-pemuka Zionis, dan daripada hujung ke hujung. Mereka hancurkan Afghanistan, Pakistan, mereka masuk ke Palestin, Syam dibelah, dipecahkan, Palestin, Syria, kemudian Iraq, satu persatu. Dan perancangan mereka telah berjaya untuk 7 buah negara Islam. 7 buah negara Islam diruntuhkan oleh Zionis sejak tahun 30-an lagi. Dan kejatuhan Osmaniyah ialah di antara perancangan yang tidak terpisah daripada apa yang kita sepakat tadi. Mereka rancang peperangan di Iraq. Mereka mengatakan diktator Saddam Hussein nanti jatuh dan raja Iraq bangkit untuk menentang pemimpin mereka. Lalu kita lihat 1 juta manusia telah terkorban di Iraq. Mereka cetuskan peperangan di Afghanistan, perancangan daripada perancangan sama yang dilakukan oleh Henry Kissinger. Dan sepanjang tahun 1978 hingga 2021 kita lihat berapa juta Muslim yang terkorban di bumi Islam ini. Kita lihat perancangan seterusnya ialah Islam telah lumpuh. Daripada Afghanistan sampai ke Morocco, Islam telah lumpuh. Masuk ke Sudan, Sudan telah lumpuh. Dan akhirnya kita masuk ke Rusia. Tujuan ialah kita hancurkan Islam di Dagestan. Kita hancurkan Islam di Chechen. Sebab Rusia sekarang negara yang sedang berkembang Islam. 30% penduduk Rusia ialah Muslim. Dan kekuatan ialah daripada Dagestan dan Chechen. Kita masuk ke Ukraine. Ukraine lah bumi Rusia. Dan mereka telah masuk dalam Afghanistan. Dan mereka memecahkan Soviet Union satu masa dulu. Dan terkeluar Ukraine daripada Rusia. Mereka masukkan tentera NATO ke dalam Ukraine dengan harapan Rusia masuk pertahankan negara mereka. Benar, apabila Rusia masuk ke dalam Ukraine pertahankan negara mereka, dikatakan Rusia menyerang Ukraine, dan diulang oleh seluruh berita dunia termasuk Malaysia mengatakan Rusia menyerang Ukraine, sebenarnya NATO menyerang Rusia.
Tuan-tuan kena tipu. Perancangan yang dilakukan oleh Henry Kissinger ialah jatuhkan pemimpin Soviet. Memang jatuh jadi Rusia. Dan kita kuasai Rusia melalui Ukraine. Seterusnya kita kuasai China. Dan bagaimana yang dirancangkan oleh New Order di Ukraine, mereka kecundang. Mereka merancang ratas kuasa di Afghanistan, mereka kecundang di Afghanistan. Amerika kalah di Afghanistan, Amerika kalah di Pakistan, Amerika kalah di Ukraine, dan Amerika sedang kalah di Palestin. Amerika tak pernah menang dalam peperangan. Di Cuba mereka kalah, di Somalia mereka kalah, di Vietnam pun mereka kalah. Dan itulah yang propaganda ialah propaganda yang dibawa oleh mereka. Mereka mempunyai teknologi yang tinggi. Rupa-rupanya Iron Dome yang dicipta oleh Amerika hancur berkecai oleh Lebanon. Tuan-tuan semati. Rancangan mereka ialah cetuskan perang dunia ketiga untuk menguasai China dan Rusia. Islam telah kami tundukkan seluruhnya. Sekarang peranan kita ialah untuk tundukkan China dan Rusia. Oleh sebab itu kita lihat tugas Biden. Kami lantik kamu Biden ialah untuk ambil China. Biden terhegeh-hegeh tak boleh masuk ke Taiwan sampai hari ini. Biden tak masuk ke Taiwan sedikit pun. Tak mengancam kedudukan Taiwan sedikit pun, sedangkan dia dilantik untuk mengambil Taiwan. Perancangan besar mereka. Kita harus faham setiap presiden yang datang, mereka ada strategi yang sama. Tuan-tuan boleh baca buku, dan Iran ialah musuh mereka. Iran harus dihancurkan. Dan oleh sebab itu, cetuskan perang dunia ketiga. Mereka rancang untuk cetuskan perang dunia ketiga di Ukraine. Tetapi mereka kecundang di Ukraine. Apabila Sputnik yang dihantar oleh Rusia masuk ke dalam bunker, membunuh puluhan komander tentera NATO dan Amerika, Ukraine di bawah bunker, dan mereka melaung kekalahan di Ukraine. Berita di Malaysia tak pernah sampai. Mereka merancang untuk menghancurkan dan menguasai dunia, dan inilah yang mereka sedang rancangkan. Setiap presiden yang masuk tidak terkecuali di peperangan yang sama. Dan inilah blueprint mereka yang besar. New World Order harus menjadi pemimpin dunia. One World Leader. Pemimpin lain boleh kita lantik tetapi dengan persetujuan kita. Tidak ada pemimpin yang mungkin muncul tanpa restu kita. Seluruh pemimpin Arab ditentukan oleh mereka. Dan setiap presiden yang baru dilantik mesti mendapat restu mereka. Mereka menguasai dunia dalam One World Leader, One World Government yang berpusat di New York sekarang, dan mereka akan pindah ke Jerusalem sebagai pusat New World yang baru. Oleh sebab itu, apabila Trump dilantik, tugasnya adalah menjadikan Jerusalem sebagai pusat New World Order yang baru, menggantikan New York. One World Religion, mereka perkenalkan Abrahamic Accord ataupun keluarga Ibrahim, mencantumkan Islam, Kristian dan Judaism. Ini dilakukan di Dubai, dilakukan di Abu Dhabi. Sekarang sedang diusahakan di Saudi. Dan yang seterusnya adalah One World Currency. US dollar menjadi One World Currency, tetapi dengan bijak Putin mengambil alih dengan BRICS. Dan kita bagi ruang bahasa dulu. Tugas yang diberikan kepada Trump yang lepas dan presiden yang sebelum Trump ialah jinakkan negara Arab. Perjuangan Palestin harus dilunakkan, dan oleh sebab itu PLO dan Israel harus didamaikan. Maka Yasir Arafat telah ditipu. Perdamaian yang dicetuskan oleh Presiden Amerika ini, perjuangan untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa telah tergendala. Yasir Arafat yang sentiasa memakai senapan pistol telah meletakkan pistolnya.
simbolnya tidak ada peperangan lagi dengan Israel. Dan akhirnya dia kecundang di tangan Israel. Begitu juga dengan Presiden Mesir juga ditipu. Anwar Sadat yang sebijak Anwar Sadat ditipu. Dan tenteranya sendiri telah membunuh Presiden mereka. Ini dilakukan oleh mereka dalam rentetan yang sama. Mereka membentuk ISIS untuk memburukkan Islam. Ini dinyatakan oleh mereka. Mereka mengambil kumpulan Islam yang ekstrem, dilatih oleh mereka, dibiayai oleh Saudi, dan di belakanglah Yahudi. Mereka mengganas seluruh dunia di atas kalimah untuk kembali ke negara Islam. Kita ingin kepada negara Islam yang tulen. Mereka mengganas di Ukraine, mereka mengganas di Chechen, mereka mengganas di Rusia, mereka mengganas di Afghanistan, mereka mengganas di Indonesia dengan nama ISIS. Di belakanglah Yahudi yang mereka lakukan dalam kriteria yang sama. Daesh yang dibentuk oleh 3 negara, maafkan saya tuan-tuan, Israel, Amerika, dan Saudi. Itu sebab apabila Presiden Trump ingin bertanding satu masa dulu, dia mengatakan ISIS, how come ISIS never attacks Israel? ISIS berjuang untuk Islam kononnya, tapi tak pernah usir Israel. Because the dog doesn't bite its own tail. Anjing tak pernah gigit ekornya sendiri. Ini diberitahu rahsia oleh Trump. Trump mengatakan sebelum dia menang, ISIS yang mengganas ini dilakukan oleh 3 negara ini untuk memburukkan Islam dari dalam. Dan dilatih pemuda-pemuda dengan slogan untuk kembali kepada kitab Allah. Kembali kepada Islam yang sebenarnya. Mereka mengganas bom hotel, membunuh orang awam, dan melakukan kemusnahan 11 September dilakukan oleh kumpulan yang sama. Bukan saya kata, Trump yang kata. Tuan-tuan yang semati. Inilah yang disahkan oleh Trump sebelum dia menang. Lepas itu dia teruskan apa yang dia lakukan. Tugas Trump ialah jadikan Jerusalem pusat baru pemerintahan New World Order. Apa cara sekalipun, kita akan pindahkan pemerintahan kita daripada New York ke Jerusalem sebagai base kepada kerajaan David. Oleh sebab itu, negara Arab dijinakkan dengan normalisasi. Bermula dengan Mesir, Jordan, Bahrain, UAE, Oman, Morocco, Sudan, satu demi satu mengiktiraf Israel dalam bentuk normalisasi. Ini dilakukan oleh Trump. Ingat, dilakukan oleh Trump. Nampak datang dengan keamanan, tetapi niatnya cukup besar untuk hapuskan seluruh negara Islam dan munculkan Jerusalem sebagai pemerintahan New World Order yang baru. Nampak cantik tetapi hati-hati. Dan dialah yang mencadangkan deal of the century. Ingat, ini yang lepas tuan-tuan, bukan sekarang. Ini dilakukan oleh Trump. Dia datang dengan wajah yang pendamai. Dia tidak menyerang sebagaimana presiden yang awal, tetapi dia lebih berbisa. Sebab tujuanlah untuk menguasai seluruh kawasan ini dan dijadikan Jerusalem sebagai tapak pemerintahan yang baru, bukan New York lagi. Tetapi dia tidak berjaya kali pertama. Oleh sebab itu dia menggunakan Saudi sebagai kawannya, maafkan saya tuan-tuan. Dan dia mengisytiharkan Al-Saudi taqaddama lana akbar Ismail masyarakat fi syarq al-awsat. Terima kasih Saudi. Tanpa Saudi kita tidak berjaya di Timur Tengah. Dan Israel satakunu fi waratatu kabirah bidr Saudiyah. Saya ingin beritahu kepada tuan-tuan sekalian, kata Trump, tanpa kewujudan Saudi tak mungkin wujud Israel. Israel tak mungkin wujud tanpa Saudi. Maka saya sekali lagi, bukan saya kata. Tuan-tuan cuba cari apakah maksud di sebalik kata-katanya. Dan oleh sebab itu, dia telah berjaya menundukkan negara Arab. Dan petrodolar mereka, Aramco mereka, digunakan sepenuhnya oleh Trump
Dan inilah yang berlaku sepanjang pemerintahannya. Kelihatannya untuk berkawan, bersahabat dengan negara Arab dalam bentuk normalisasi, tidak ada peperangan, tetapi mengorbankan. Dan gambar ini menggambarkan kewangan yang banyak dipunggah untuk New World Order. Dan oleh sebab itu, Mufti Saudi juga mengatakan bahawa kita tidak boleh menentang Israel. Maafkan saya, ini Mufti Saudi. Mufti Saudi yahrimu al-mazahir muayyad li Gaza. Tidak boleh sama sekali umat Islam menolong Gaza. Haram. Dia bercakap bagi pihak siapa? Maafkan saya, tuan-tuan. Kita lihat bagaimanakah perancangan yang lepas. Bagaimanakah PLO pula, West Bank pula, PA dijinakkan, maka Gaza muncul sebagai pengganas. Daripada pertahankan negara mereka, dia telah menjadi pengganas dalam demokrasi baru. Maka Bahrain, Israel telah mengadakan normalisasi awal, tetapi tidak dapat diteruskan dengan Saudi. Oleh sebab itu, menurut sekali, jadikan Jerusalem sebagai kapital Israel. Bangunan kedutaan Amerika harus dibina pertama kali di Jerusalem. Dan syarikat yang membina embassy Amerika ialah syarikat Turki. Full stop. Jerusalem is the capital of Israel. Full stop. Ini kejayaan Trump yang terakhir. Tetapi dia tidak dapat menghapuskan Palestin ketika itu. Sekarang mereka telah naik kembali dan mengatakan bahawa perdamaian harus diteruskan. Berita yang kita dengar petang tadi, Israel menggunakan Qatar untuk memujuk Hamas menyerahkan bom mereka untuk dibangunkan oleh antarabangsa. Bermaksud, inilah satu tipe daya yang sangat licik. Minta jasa Qatar supaya memujuk Gaza, membenarkan Gaza dibina oleh antarabangsa bagi pihak antarabangsa. Dan bumi Gaza barangkali bertukar pentadbiran dilakukan oleh antarabangsa sebelum diserahkan kepada Israel.